Okey, kita beralih pula. Ini juga berkaitan dengan belanjawan 2024. Kita nak memberi fokus kepada KPT. Bagaimana KPT ke arah antarabangsa pendidikan tinggi. Tapi sebelum itu ingin kami kongsikan bersama dengan anda. KPT menerima peruntukan belanjawan 2024 berjumlah 16.3 bilion yang meliputi 12.2 bilion bagi perbelanjaan mengurus dan 4.1 bilion bagi perbelanjaan pembangunan untuk meneruskan agenda ekonomi madani KPT. Jadi, ianya peningkatan 68% berbanding tahun 2023. Ataupun ringgit Malaysia 1 bilion peningkatan daripada tahun 2023 kepada belanjawan tahun 2024. Hari ini kita bersama dengan tetamu menerusi kajian Google Meet iaitu Profesor Dr. Nur Khalid Salimin iaitu Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Prof. Syafika, jumpa lagi kita. Jumpa lagi Alhamdulillah. Secara maya pula kali ini. Baiklah Prof, mungkin sedikit pandangan awal apabila apabila belanjawan peruntukan belanjawan 2024 diberikan kepada KPT meningkat kepada 1 bilion kepada 16.3 bilion ringgit pada tahun 2024. Sebenarnya Rizwan yang pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM yang sudi menjemput saya walaupun tak bersemuka face to face tapi kita secara maya pada pagi ini. Yang pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana telah memperuntukkan satu peruntukan yang sangat tinggi iaitu sebanyak lebihan 1 bilion lebih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan ini merupakan satu pengiktirafan kerajaan kepada KPT dalam melestarikan ekosistem pendidikan tinggi yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Dan seperti dimaklumkan tadi, bajet KPT meningkat dari 16 bilion meliputi yang dicadangkan oleh KPT iaitu 12 bilion bagi perbelanjaan mengurus, manakala 4 bilion lebih lagi bagi perbelanjaan pembangunan untuk meneruskan agenda ekonomi madani KPT. Dan peningkatan keseluruhan bajet ini lebihan 6.8% berbanding tahun lepas menggambarkan peranan penting yang dimainkan oleh KPT sebagai pemakin kerangka ekonomi madani dalam fokus memperkasakan rakyat melalui bidang pendidikan tinggi. Dan harus diingat KPT peranan dan fungsi dia yang pertama iaitu memastikan sistem pendidikan tinggi negara kekal relevan pada abad ke-21 terutamanya dalam era revolusi perindustrian 4.0 di mana ada krisis global dan integrasi serantau. Ya, antara yang juga diberikan perhatian dalam belanjawan 2024 inilah berkaitan dengan sektor pendigitalan. Jadi tidak ketinggalan berkaitan dengan AI. Jika kita lihat dalam belanjawan kali ini, ada juga belanjawan untuk menubuhkan fakulti AI di UTM sebagai perintis kepada sektor AI dalam sektor pendidikan tinggi negara. Respon daripada pihak UPSI sendiri bagaimana? Sebenarnya saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada UTM yang telah diamanahkan sebagai fakulti yang pertama yang rintis untuk menubuhkan fakulti AI ini. Dan ini merupakan satu pemilihan yang tepatlah di mana UTM dipilih untuk menerajui AI ini di negara kita. Dan sudah tiba masanya UA mengadaptasi akan ledakan teknologi komunikasi, teknologi hijau dalam pelbagai bidang termaju lain adalah sangat luar biasa sekarang. Dan kalau kita lihat kemajuan teknologi termaju ini bukan saja ia muncul sangat pantas, tetapi ia sentiasa berubah-ubah dengan pantas juga akibat daripada Prof, mungkin salah satu fokus yang diberikan ketika belanjawan 2024 adalah menubuhkan fakulti AI, Artificial Intelligence ataupun selain daripada itu juga Ridwan, sejumlah 510 juta ringgit juga tersedia sebagai dana penyelidikan dan pembangunan R&D di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi antara fokus yang diberikan penekanan oleh pihak kerajaan kali ini untuk KPT pastinya ke arah teknologi iaitu pendidikan dan juga TVET
serta R&D. Jadi 3 komponen ini sebenarnya yang kita ingin kenal pasti bagaimana sebenarnya langkah-langkah seterusnya yang akan diambil oleh pihak UA khususnya di Universiti Awam untuk menggerakkan lagi Belanjawan 2024 ini. Kita akan bersama kembali. Prof bersama dengan kami, Prof. Ya. Prof, ya, mungkin Prof. Ada, betul lah. Boleh sambung berkaitan dengan AI tadi, ya. Prof. Mungkin Prof juga boleh sambung lagi peranan industri dalam memajukan lagi pendigitalan AI ini. Okey. Silakan, Prof. Prof? Okey, sebenarnya dalam menerajui semestinya bahawa penglibatan dasar negara ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Namun di KPT sebenarnya kita telah ada satu program akademik di mana ada program 2U2I di mana graduan yang mendapat pengalaman industri selama 2 tahun di industri dan 2 tahun di universiti. Di mana graduan ini diharap 2 tahun di industri, ia akan dapat pengalaman industri yang sangat relevan mengikut bidang pengajian mereka. Dengan adanya penglibatan industri ini dapat memacukan lagi pengalaman yang dia perolehi oleh graduan 2 tahun di universiti. Dia dapat melaksanakan program-program 2 tahun di industri, dan ini dapat memberikan kepada pelajar selain daripada hands on, ia juga dapat memberikan pendapatan sampingan kepada pelajar melalui program learn and earn, dan diharapkan pihak-pihak industri ini dapat bersama-sama dengan KPT dalam membantu KPT menjadi tonggak dalam AI itu sendiri. Ya, Prof. Selain daripada AI, 6.8 bilion juga diperuntukkan khususnya untuk TVET. Jadi bagaimana sebenarnya pendidikan teknikal dan juga vocational ini diintegrasikan khususnya di UA ataupun di UPSI sendiri, Prof? Sebenarnya kalau kita ceritakan tentang TVET ini merupakan satu isu yang sangat penting kepada graduan-graduan negara pada masa kini, dan kita lihat TVET ini memainkan peranan penting di mana kemahiran-kemahiran yang diperolehi di universiti dapat dikembangkan lagi kepada industri. Dan kalau kita lihat bajet yang besar diperuntukkan untuk TVET ini diberikan kepada KPT bagi dilaksanakan, dan ini fokus sudah tentulah kepada ya, Prof. dasar-dasar TVET ini. Ya, tersangkut-sangkutlah Syafiqah. Ya, mungkin sebab itulah dalam Belanjawan 2024 sektor pendigitalan itu diberikan perhatian sebenarnya. Tapi tidak mengapa kalau kita lihat juga Prof, antara yang menjadi perhatian sebenarnya untuk pihak KPT sendiri ialah diskaun bayaran balik pinjaman PT-PTN, juga penetapan siling yuran pendaftaran Universiti Awam yang mana ianya dihadkan tidak melebihi 1,500 mulai Januari 2024. Bagaimana Prof melihat bahawa belanjawan ini sebenarnya boleh memberi manfaat kepada para pelajar di luar sana? Terima kasih Syafiqah. Sebenarnya ini adalah satu inisiatif yang sangat baik pada pelajar-pelajar. Untuk makluman, kursi baru untuk kemasukan Oktober ini, dan ini terima kasih saya ingin ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan kelonggaran, meminta semua Universiti Awam memberikan kelonggaran. Sebenarnya kalau kemasukan yuran tu biasanya seorang pelajar dikena peruntukan hampir 2,000 ke 2,500 untuk membayar yuran. Tapi di UPSI kita berikan kelonggaran. Jika pelajar tidak mempunyai wang, dia boleh datang terus. Dia tak perlu terima kasih saya ucapkan kepada PT-PTN yang memberikan sumbangan awal, bantuan awal kepada pelajar sebanyak 1,500. Dan sebab itulah Perdana Menteri mengumumkan sekurang-kurangnya yuran
penataran untuk akan datang ni sekurang-kurangnya dia 1,500 dan ini selari dengan bantuan awal yang diberikan oleh PTPTN kepada pelajar. Jadi pelajar ibu bapa dia tak perlu ada keuangan lagi tambahan untuk bayar yuran awal kemasukan pelajar. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak kerajaan KPT yang sentiasa prihatin kepada pelajar-pelajar. Dan salah satu juga yang diberi perhatian ketika Belanjawan 2024 adalah tidak melupakan pelajar-pelajar tahfiz yang selama ini kurang mendapat peluang mencuburi bidang kemahiran lain, terutamanya di peringkat IPTA dan juga IPTS. Dan juga peruntukan diberikan sebanyak 17 juta dalam perkara ini. Bagaimana KPT melihat ataupun di peringkat pendidikan tinggi melihat perkara ini sebagai salah satu anjakan untuk kita membawa pelajar tahfiz ini masuk ke dalam IPT dan juga terus kita mencari potensi daripada mereka pula? Terima kasih Rizwan. Sebenarnya tahfiz ini merupakan satu agenda nasional dan ia dibawa oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, dan sebenarnya ada perbincangan awal yang telah dilaksanakan dengan UPSI, di mana di bawah UPSI kita ada Fakulti Sains dan Kemanusiaan dan ada program tahfiz sendiri di UPSI, dan ini merupakan satu inisiatif yang sangat bermanfaat kepada semua pelajar tahfiz. Dan kalau kita lihat apabila melalui perbincangan kita dengan gabungan tahfiz kebangsaan, teknik kaedah pedagogi tahfiz dilaksanakan di mahat-mahat tahfiz adalah berbeza. Dia menggunakan kaedah pedagogi yang lama. Jadi dengan adanya inisiatif ini, ia dapat memberikan satu lonjakan paradigma yang sangat signifikan kepada institusi tahfiz itu sendiri. Dan diharapkan nanti dengan adanya teknologi, dengan adanya ICT, dengan adanya kaedah-kaedah yang terkini, ia akan memberi ruang dan peluang kepada ramai lagi hufaz-hufaz yang ingin melanjutkan pelajaran ke IPT. Dan di akhirnya nanti hasratnya yang hufaz-hufaz yang mendapat degree dalam tahfiz ini, ia akan berada di sektor-sektor pekerjaan. Lahirnya lah nanti insya-Allah doktor yang hafiz, engineer yang hafiz, guru pensyarah yang hafiz. Dan ini adalah hasrat sebenarnya pihak kerajaan untuk melonjakkan, untuk melihat dalam sistem pendidikan yang berfokuskan kepada hafiz ini supaya diberikan penekanan. Ya. Bila kita berbalik semula kepada tajuk kita hari ini untuk membawa KPT ke arah pengantarabangsaaan, jadi apa lagi sebenarnya penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak KPT sendiri untuk mencapai ke arah pengantarabangsaaan ini? Sebenarnya Syafiqah, kalau kita lihat dahulu, kalau kita lihat sejarah dahulu, Melaka menjadi pusat perdagangan di antara timur dan barat. Melaka dipilih sebagai the center of point, the middle, di antara perjalanan China dengan barat. Dan menjadi hasrat KPT juga ingin menjadikan Malaysia ini sebagai hub pendidikan perantarabangsaaan, di mana kita boleh meneroka ruang-ruang perantarabangsaaan dari sekitar timur, barat. Mereka datang ke Malaysia sebagai satu pusat untuk mendapat pendidikan tinggi di negara ini. Jadi sudah tiba masanya Malaysia kembali menjadi pusat perantarabangsaaan pendidikan, di mana pelajar-pelajar antarabangsa yang datang dari sekitar Asia Tenggara, di Eropah, untuk kembali datang untuk melanjutkan pelajaran ke Malaysia dalam bidang-bidang pendidikan. Okey. Itu dia sedikit buah fikir daripada Profesor Dr. Nur Khalid Salimin, Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan juga alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih banyak-banyak Prof di atas kesudian untuk berkongsi dengan kita semua berkaitan dengan pasca Belanjawan 2024 KPT ke arah pengantarabangsaaan pendidikan tinggi.